Salam guys, hari ini apa yang saya kongsikan kepada kamu adalah berkaitan dengan pembedahan plastik. Pembedahan plastik yang selalu kita nampak dekat Korea, pasti Anda terpikir bahwa pembedahan plastik itu berasal dari negara Korea. Walau bagaimanapun, sadarkah Anda bahwa pembedahan plastik ini bukanlah asal daripada Korea, tetapi mereka hanya kembangkan ide tersebut dengan teknik teknologi modern yang mereka ada, dan sehingga sekarang kita melihat berbagai aktris Korea maupun dari luar Korea yang datang dekat Korea untuk membuat pembedahan plastik. Mungkin selepas ini saya akan buat pembedahan plastik. Oke, untuk pengetahuan semua, jika kamu ingin tahu asal-usul pembedahan plastik nih yang bukan berasal dari Korea, jangan lupa untuk tengok video ini sampai habis. Pada tahun 1988, seorang British officer sedang berjalan-jalan di India. Dia amat terkejut apabila melihat seorang lelaki yang mana hidungnya telah pun bercantum dengan tangannya. Later, dia dapat tahu bahwa lelaki tersebut telah pun dihukum dengan mematang hidungnya kerana melakukan kesalahan. Selepas itu, lelaki tersebut telah pun berubat untuk mengembalikan hidungnya melalui pembedahan. Selepas dari pembedahan itu, maka pembedahan itu dikenali sebagai pembedahan plastik. Sejak 2000 tahun dahulu lagi, India adalah negara pertama mempelopori pembedahan plastik secara saintifik kepada dunia. Maka, bermulalah era pembedahan plastik pada tahun 1974 sehingga kini. Negara India bukanlah negara pertama yang mencipta pembedahan plastik, tetapi kita harus berterima kasih kepada tamadun Egypt ataupun Egyptian. Berdasarkan dapatan sejarah daripada manuskrip Edwin Papyrus pada 3000 before Christ, mengandungi cara-cara untuk membuat plastik seperti hidung dan juga rahang. Plastic surgery atau pembedahan plastik bukanlah berasal daripada perkataan India, tetapi adalah perkataan berasal daripada Greek, yaitu plastiko, yang membawa maksud kebolehan untuk membuat sesuatu dan juga kebolehan untuk mencantumkan sesuatu. Sebagai contohnya, mencantumkan hidung, mencantumkan mulut, mencantumkan mata, dan mencantumkan hati saya kepada kamu. Di India, sekolah pertama medical founded kira-kira 1500 before Christ di Bandar Taxila, Pakistan. Penulis dan physician Hindu yaitu Susruta telah mengumpul ensiklopedia medical treatment selama 600 before Christ lagi, mengandungi perincian maklumat dan penerangan berkaitan dengan pembedahan plastik. Sebanyak 300 standard of procedure ataupun SOP bagi menjalankan pembedahan, dan salah satunya adalah pembedahan plastik dan pembedahan hidung. Kecederaan hidung di India pada masa itu adalah perkara yang biasa kerana sistem kehakiman mereka ialah pesalah yang dilakukan kesalahan bakal dihukum dengan memotong hidung mereka. Honey oil digunakan dalam proses pembedahan tersebut dan katon yang akan dicelupkan ke honey oil. Proses ini dikenali sebagai Indian method. Kalau kita lihat, hukuman kuno pada masa dahulu seperti contohnya digantung sampai mati, dirajam ataupun dipancung adalah jauh lebih kejam berbanding dengan hukuman yang diamalkan dekat India, yang mana hidung dipotong. Walau bagaimanapun, dalam konteks psikologi, jika hidung Anda ini akan dipotong, kejam betul, membuatkan wajah kamu seperti monster ataupun membuatkan wajah kamu seperti tidak sempurna. Maka, permintaan pembedahan hidung itu telah meningkat pada masa itu. Kaedah dan cara ini telah pun populer sehingga ilmu ini telah pun diwariskan kepada tamadun klasik Greece dan juga Rom. Ilmu yang mereka dapat telah pun direkodkan dalam buku magazine. Negara Eropah mengubah sesuai dan memperbaiki proses dan SOP mereka sesuai dengan pengetahuan sains yang mereka tahu. Tetapi metode dengan cara tetap serupa dengan idea Susruta daripada India. Kerjaan pembedahan plastik di Eropah telah pun mendadak naik. Dilihat bahwa pembedahan plastik ini tidak mendapat sambutan dekat Eropah kerana pada tahun 1163 Pope Innocent III dan juga Council itu telah pun mengharamkan pembedahan plastik ini kerana mereka menganggap bahawa pembedahan plastik ini merupakan surpass ataupun melebihi daripada ciptaan Tuhan, dan mereka telah pun pas satu resolusi yang mengharamkan semua bentuk kajian, semua sekolah medical, semua berkaitan dengan ilmu yang mereka pelajari daripada India untuk dikembangkan dekat Eropah, dan ini menyebabkan semua kebolehan yang ada dan semua kepakaran yang ada telah pun terkubur pada masa
masa itu dan dianggap sebagai forbidden medication ataupun forbidden medical. Dilihat bahawa pembedahan plastik ini telah berjaya menyelamatkan jutaan manusia pada masa itu walaupun tidak mempunyai kemudahan sains perubatan seperti masa kini. Sebagai contohnya, pada masa kini kita mempunyai bius ataupun anestetik. Namun pada masa itu pengaruh gereja adalah sangat kuat di Eropah sehingga keputusan dan dasar kerajaan ditentukan oleh gereja sehinggalah mengharamkan pembedahan yang dijalankan termasuk kajian dan juga sekolah medical science. Sebagai contohnya, pada tahun 1954, Gasperi Teglozio merupakan profesor Universiti Bologna telah pun publish buku berkaitan dengan surgical technique yang menyebabkan gereja telah pun declare excommunicado kepada beliau. Kematian beliau telah merugikan negara Eropah kerana buku yang beliau publish serta ilmu dan pengetahuan beliau dalam plastik surgery menyamai ilmu moden pada masa kini. Pembedahan plastik ini remain silent dan forbidden sehingga pada abad ke-18 barulah diterima oleh masyarakat Eropah. Masih menggunakan teknik dan idea susruta dalam India, namun sekali lagi pada tahun 1835, kerajaan British telah pun arahkan untuk menutup ataupun close down semua kajian sekolah medicine saintifik penggunaan metode susruta dari India. Tujuan utama kerajaan British adalah untuk mencipta metode baru pembedahan plastik kerana mereka malu ilmu ini asal daripada negara Asia, lagi-lagi daripada negara India. Pada tahun 1914, Eropah telah pun bergolak dengan terlibatnya perang sivil dan serta Perang Dunia Pertama dan Kedua, maka memaksa hospital tersebut untuk perform pembedahan ini. Pertukaran puncuk pemimpin dan juga perubahan semasa barulah pembedahan plastik ini completely bermula secara serius selepas tahun 1914 sehinggalah pada masa sekarang yang kita kenali dekat negara Korea. So guys, anda sudah mengetahui bahawa pembedahan plastik itu bukanlah berasal daripada negara Korea, tetapi ia adalah berasal daripada India dan diterjemahkan kepada Eropah dan kemudian Eropah telah kembangkan. Yang di mana dekat India ini adalah Susharta, merupakan salah seorang physician yang sangat berjaya, telah pun membangunkan ilmu pembedahan plastik yang telah menjadi salah satu sumber ilmu kepada dunia moden. Sehingga kan pada masa kini kamu telah melihat dekat negara Korea ataupun dekat negara mana-mana maupun dekat negara Malaysia ada perkhidmatan pembedahan plastik yang di mana boleh mengubah wajah daripada cantik kepada super cantik, daripada wajah hodoh kepada wajah yang sangat cantik, daripada yang tidak handsome kepada yang sangat handsome, daripada gemuk kepada yang kurus, daripada tidak baik hati, bagus kita berbaik hati kepada orang lain. Untuk tolong kami subscribe channel kami. Ops! Sebelum saya mengakhiri video kali ini, saya ingin beritahu kepada kamu satu channel. Kalaulah kamu merasakan bahwa kamu sangat boring dengan fakta yang saya kongsikan setiap minggu, kamu boleh lawat satu channel yang boleh relax tension kamu, yaitu Jagular 97, di mana ada YouTube channel beliau, dia menyampaikan maklumat sambil berlawak. Saya selepas habis buat video ini, saya akan terus ke channel beliau dan melihat lawak-lawak gelinya yang buatkan saya ketawa. Apapun, terima kasih kepada semua guys kerana sudi datang dekat Abi Sharing. Yang pertama kali datang dekat Abi Sharing, jangan lupa tekan butang subscribe, jangan lupa tekan lonceng like, kerana setiap minggu akan ada satu video berkongsi fakta kepada kamu. Selepas ini, pada minggu depan saya akan kongsikan satu fakta berkaitan dengan Abraham Lincoln, merupakan seorang depresi ataupun pengamal dada. Mau tahu minggu depan? So, boleh komen dekat bawah apa pendapat anda berkaitan dengan pembedahan plastik. Sama-sama kita empower the ilmu. You are the best.